Salam sejahtera kepada doktor. Ini merupakan tugasan kumpulan yang disediakan oleh kumpulan A10. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami, saya Niki Rafliana Najali, Ilma Iziani, Nur Imanina dan juga Muhammad Hizairi. Konsep dan pemerhatian pertama yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah konsep mengenai penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia UUM. Konsep ini dipilih oleh kumpulan kami adalah kerana konsep ini menarik dan relevan untuk dikaji memandangkan persekitaran sosial kumpulan kami adalah pelajar UUM itu sendiri. Oleh itu, fokus isu yang pertama ini adalah untuk memerhatikan bagaimana penggunaan media sosial itu berlaku dalam kalangan pelajar UUM. Teori yang dipilih dalam pemerhatian ini adalah teori konflik, yang kedua teori funksionalisme dan juga mengetengahkan konsep evolusi. Pelbagai isu telah didapati berlaku dan ianya selari sebagai bukti konsep ini berkaitan dengan teori-teori sosiologi seperti yang akan dijelaskan nanti. Untuk bahagian justifikasi, konsep yang dipilih selari dengan teori yang dipilih. Konsep penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar UUM ini selari dengan adanya isu-isu yang telah dikupas sebagai bukti konsep ini selari dengan teori utama dalam tugasan iaitu teori konflik, teori funksionalisme dan juga konsep evolusi. Percanggahan pendapat dalam kalangan pelajar adalah semasa menggunakan media sosial adalah merupakan satu situasi di mana teori konflik itu berlaku, manakala teori funksionalisme pula adalah wujudnya satu entiti dan pelajar-pelajar adalah komponennya. Pelajar-pelajar tersebut mempunyai struktur dan menjalankan fungsi masing-masing dalam ruang sosial berkenaan. Mereka saling bekerjasama sebagai satu komponen, menjadikan entiti itu berfungsi dan ini nyatanya memenuhi kehendak teori funksionalisme. Untuk konsep evolusi pula, kita lihat daripada peredaran zaman di mana proses sosialisasi itu berlaku daripada yang sederhana menjadi kepada satu proses yang lebih kompleks. Seterusnya, pelbagai isu timbul sebagai bukti konsep ini relevan dan relevan dengan perspektif sosiologi, iaitu seperti timbulnya isu konflik yang melibatkan isu keracunan kucing. Di sini kita dapat melihat dalam Newsfeed Universiti Utara Malaysia yang merupakan satu platform di dalam Facebook, mereka saling bercanggah pendapat menyalahkan pihak yang meracun kucing berkenaan. Dan untuk teori funksionalisme, pelajar berfungsi sebagai satu komponen yang bekerjasama menyokong isu yang diketengahkan di dalam UUM Confession, iaitu dalam aplikasi Telegram, iaitu seperti isu bas penuh, isu rakan sebilik yang tidak mempunyai kesedaran mengenai kesedaran sensitiviti bersama dengan teman sebilik, dan juga mengenai pesta convocation, iaitu harga barang yang dijual itu melambung. Perbalahan dan pencanggahan pendapat yang serius adalah cabaran besar di samping pelajar-pelajar sering menuding jari dan menyalahkan antara satu sama lain, dan inilah merupakan cabaran yang besar untuk diketengahkan ataupun dijadikan sebagai cabaran utama sepanjang kami mengupas kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hizairi bin Muhammad Yamin, nombor matrik 273762. Saya akan membentangkan tentang konsep ketinggalan budaya oleh William Fielding Hochberg dalam kemajuan teknologi dan kepercayaan tradisional. Dalam kajian ini, teori yang dipilih oleh pelajar adalah konsep ketinggalan budaya. Konsep ini dipelopori oleh sosiologi William Fielding Hochberg pada tahun 90-an. Ketinggalan budaya ini merujuk kepada kelembapan penyelesaian budaya seperti kepercayaan dan norma sosial terhadap perubahan pesat dalam budaya atau teknologi. Jadi daripada isu utama yang kawan kami ini telah ketengahkan adalah jurang waktu kemunculan teknologi atau perkembangan yang baru dan evolusi nilai dan norma masyarakat. Jadi usaha masyarakat atau orang setempat ni untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini boleh menyebabkan konflik dan masalah komunikasi. Jadi daripada kajian ahli kumpulan kami ini, pemerhatian yang telah dilakukan ada beberapa, iaitu adaptasi teknologi, amalan masakan, aktiviti waktu malam, kepercayaan dan amalan budaya. Jadi daripada pemerhatian ini, secara amnya ahli kumpulan kami ini memperhatikan impak teknologi dan kemajuan ke atas kehidupan harian di kampung halamannya. Justifikasi kenapa kami memilih topik kajian kawan kami ini untuk dipersembahkan adalah kerana secara keseluruhannya
pemerhatian yang ditujukan ni selari dan sesuai dengan teori ketinggalan budaya ni, kerana dia menggambarkan cabaran dan konflik yang timbul apabila nilai dan norma masyarakat ni tertinggal di belakang kemajuan pesat dalam teknologi dan budaya. Dan kemudiannya pengalaman peribadi pelajar ni sendiri atau ahli kumpulan kami ni lah, pengalaman dia dalam menangani konflik-konflik ni memberikan pandangan yang praktikal terhadap konsep sosiologi dengan sangat baiklah. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan pengetahuan baharu yang saya perolehi daripada topik pemerhatian penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar UUM. Jadi bagi pemerhatian ini sudah tentu tujuannya adalah untuk bersosial ataupun digunakan sebagai alat hiburan, pencarian sensasi dan pengenalpastian budaya belia. Dan terdapat 3 teori yang bersesuaian ataupun berkait rapat dengan topik tersebut, iaitu teori funksionalisme, teori konflik dan juga konsep evolusi. Bagi teori funksionalisme, dia berkaitan dengan apabila pelajar itu bersatu sebagai komuniti dan mempunyai satu sistem. Ia bermakna komuniti pelajar itu dianggap sebagai komponen yang menghidupkan satu entiti untuk menjalankan proses sosialisasi dalam komuniti itu. Dan bagi teori konflik pula, dia wujud apabila ada salah faham atau percanggahan pendapat antara satu sama lain di media sosial. Bagi konsep evolusi pula, ia berkait apabila tahun berganti tahun di mana proses sosial menjalani transformasi daripada ringkas kepada kompleks. Jadi perkara ini kita dapat lihat berlaku kerana kepesatan perkembangan teknologi yang membantu proses evolusi dalam sesebuah komuniti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iman Izani binti Abdul Rahim dengan nombor matrik 281587. Bagi pengetahuan baru untuk tugasan konsep ketinggalan budaya oleh William Fielding Ogburn, konsep ketinggalan budaya ini menekankan idea bahawa tidak semua aspek masyarakat berkembang pada kadar yang sama, dan ketidakpadanan ini boleh menyebabkan masalah apabila orang tu cuba mengimbangi kepercayaan tradisional mereka dengan keperluan persekitaran yang berubah. Dan teori ini juga berpendapat bahawa masyarakat sering melalui fasa penyesuaian dan kekeliruan apabila mereka cuba mengubah suai norma budaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran teknologi yang berkembang pesat. Jadi bagi kelebihan pula, konsep yang diketengahkan ini mendorong pengetahuan kita tentang bagaimana setiap proses sosiologi itu dipengaruhi oleh teori-teori sosiologi itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam konsep penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar, kita dapat mengenal pasti bahawa terdapat beberapa teori-teori sosiologi yang berkait rapat dengan konsep tersebut, seperti teori funksionalisme, teori konflik dan konsep evolusi. Dan berdasarkan teori-teori inilah kita dapat memberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses sosial dalam penggunaan media sosial itu berlaku. Bagi kelebihan untuk konsep ketinggalan budaya oleh William Fielding Ogburn ni, konsep ini mendorong kajian sosial dan refleksi terhadap bagaimana perkembangan budaya mempengaruhi masyarakat. Dengan mengakui adanya cultural lag, maka para ilmuwan sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi perubahan budaya dan mendorong kebijakan pembaharuan yang lebih efektif. Cultural lag juga dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan. Dia mengingatkan bahawa perkembangan dalam pendidikan dapat terjadi lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk menggali manfaat dari perubahan tersebut. Pemahaman tentang cultural lag dapat membantu merancang kebijakan pendidikan untuk merencanakan perubahan yang lebih efektif dan memastikan bahawa masyarakat dapat mengikuti perkembangan tersebut. Untuk bahagian kelemahan, yang pertama adalah kesukaran mengaitkan teori sosiologi dengan konsep yang diketengahkan kerana sumber rujukan yang terhad mengenai perkaitan antara teori dengan konsep. Semasa menjalankan kajian ini, agak susah untuk saya mengenal pasti apakah isu yang melibatkan social media yang boleh dikaitkan dengan teori untuk memastikan bahawa konsep penggunaan social media ini berkait dengan teori-teori. Tetapi seperti yang setelah kaji, saya mendapati 2 teori utama, iaitu teori konflik dan juga teori funksionalisme. Seterusnya, kelemahan yang kedua adalah kesukaran mencari teori yang berkaitan dan sesuai dengan konsep tugasan, menjadi huraian dan penerangan mengenai tugasan susah didapati. Semasa menjalankan kajian ini, saya hanya mendapati 2 teori utama seperti yang telah saya sebutkan tadi, dan ternyata agak kurang kajian-kajian lepas mengenai kajian seperti ini, menjadikan tugasan ini agak sulit untuk untuk kami selesaikan. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang kelemahan topik kajian yang telah dilakukan ni. Jadi daripada kajian yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan kami ni, ada 2 kelemahan utama yang kami nak
berikanlah atau kami nak ketengahkan. Yang pertamanya adalah teknologi sebagai petunjuk yang tunggal dalam kajian ini. Penumpuan utama kajian yang kawan kami telah lakukan ni adalah fokus pada penyesuaian teknologi sebagai petunjuk kepada ketinggalan budaya. Walaupun teknologi ni memang aspek yang penting, tapi ketinggalan budaya ni merangkumi pelbagai aspek yang lain yang lebih luas lah, seperti norma sosial, kepercayaan dan nilai. Jadi menggunakan teknologi sahaja untuk menjadi satu tanda aras kepada ketinggalan budaya ini mungkin tidak sesuai. Keduanya, perspektif yang ditujukan atau digunakan oleh pelajar ni adalah satu perspektif tunggal saja, yang bermaksud ahli kumpulan kami ni hanya berkongsikan perspektif daripada diri dia sahaja, dan perspektif ni bersifat subjektif. Jadi ia tidak melibatkan pelbagai pandangan atau suara daripada individu lain atau daripada orang kampung itu sendiri. Jadi individu yang berbeza ni mungkin boleh mempunyai respon yang berbeza terhadap perubahan teknologi secara tidak langsung, mungkin memberi gambaran yang berbeza daripada kesan yang dilihat oleh ahli kumpulan kami. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Ini merupakan tangkapan skrin pemerhatian 1 dan pemerhatian 2 yang telah kami pilih sebagai rujukan. Itu sahaja daripada kumpulan kami, Doktor. Sekian, terima kasih.